Warna Warna-warna? Nampak Sekejap. belang-belang. Nampak belang-belang. Nampak belang-belang. Sekejap sekejap. Okey, kalau dah nampak boleh maklumkan kat saya. Dah nampak saya. Okay, alright. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So kita tengok bab 5.2 definite integral. Definite integral ni dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai kamiran tentu. Okay, yang 5.1 tu yang korang dah belajar adalah kamiran tak tentu, yang dia tak ada limit dekat integration dia. Okay, so dalam bab 5.2 ni kita akan discuss tentang macam mana nak define integral for continuous function on a, b. So kita panggil a, b ni dia punya limit. Okay, nanti saya tunjukkan apa benda limit dia tu. Dan juga kita nak determine the value of definite integral. Kita nak dapatkan nilai dia. Okay. So dua objektif ni saja. So by right pukul 11 nanti korang akan tanya, adakah you really get understand this objective. Okay. Alright, kita tengok kepada definisi terlebih dahulu. So if fx is a continuous function on an interval AB, the definite integral of f from A to B is defined as ini secara secara teori. Okay, kalau kita nak integratekan daripada suatu nilai A ke nilai B of fx dx, apa yang akan kita buat adalah kita integratekan dulu, lepas tu kita masukkan nilai B dan A ke dalam x dia. Itu konsep dia. Okay, dan lepas tu kita akan tolakkan sahaja. FB tolak juga dengan FA. So kalau kita tengok kat sini, A ini kita katakan dia sebagai is the lower limit. So ini adalah lower limit. Dan B kita akan panggil dia sebagai upper limit. So dia dia ada nilai lower limit dan upper limit lah. Okay, kita terus tengok kepada properties of definite integral. Okay, so standby dengan nota masing-masing, sambil dengar, sambil fahamkan, sambil kalau ada lagging tu paksalah kita hadap je lah. Okay, so soalan kata apa, rules kata apa yang pertama the integration of fx dx from A to A. Limit dia sama, daripada A ke A, jawapan dia adalah kosong. Kan? Sebagai contoh, kita nak integratekan x dx from 2 to 2. Boleh saya dapat respon daripada korang tak? Integrate x ini, jawapan dia apa? Anyone yang nak cuba? Jawapan dia 1. Integrate x. Kalau 1 tu kalau kita differentiate x. Kosong. Yelah, jawapan dia memang kosong. Sebelum tu, integrate x ni je dulu. Tanpa limit. Dapat apa jawapan dia? Kalau kita integrate x je, okay. Kalau saya integrate x kuasa 2, kan, saya akan dapat contoh integrate x square, saya akan dapat x kuasa 3 per 3. Kalau integrate x dapat apa? X square X over dulu. 2 per 2. Okay, kita akan dapat x square over 2. Betul. So secara jalan kerja dia adalah macam ni, x square over 2, dan kita akan letakkan 2 dan 2 macam tu. So berdasarkan properties kita dah tahulah dia memang kosong sebenarnya, tapi kita nak buktikan. So kita akan masukkan 2 kuasa 2 per 2 minus, dia mesti sentiasa minus So 2 kuasa 2 per 2. Dan of course kita akan dapat kosong. Okay, so bila kita dah ada 2 kat sini, so 2 ni masuk dekat 2 sini, dan 2 ni akan masuk dekat yang kedua lah, dan kita akan minuskan dia.
Okay, so itu properties yang pertama Yang kedua, dia kata apa? Integration of fx daripada A ke B adalah sama je dengan integration of negative of B ke A. Dia kita boleh terbalikkan limit dia tapi kita letak negatif. Okay, kita tengok example dulu. Okay, example kata apa? Integratekan 2x dx. So first thing first, integrate 2x ni kita akan dapat 2x kuasa 2 per 2 dan limit yang kita ada adalah 1 dan 0. Okay, so simplifykan 2 dan 2 ni. So maka kita ada sekarang ni x kuasa 2 sahaja, 1 dan juga 0. So bila ada 1 dan 0 kita masukkanlah 1 kuasa 2 tolak juga dengan 0 kuasa 2. So kita akan dapat 1 di sini. Okay, so kita nak tengok pula kalau soalan kata okay, the integration of negative of 1 2x pula. Okay, cuba korang tengok sini, ini adalah 1 0 sedangkan yang atas ni kita ada 0 1. Dia hanyalah menterbalikkan yang tadi je sebenarnya. Okay, so bila kita buatkan dia, kita akan dapat jawapan dia sebagai negative of juga x square 1 dan 0. So sama je, kita akan masukkan nilai juga. So kita ada negative of 1 kuasa 2 tolak juga dengan 0. Okay, dan kita akan dapat jawapan dia. Okay, sekejap. Saya tulis ni balik. So berdasarkan properties, dia akan diterbalikkan. Saya terbalik dia punya limit ni. Okay. So sini kita ada 0 dan 1. So kita ada sini 0 kuasa 2 tolak juga dengan 1 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan dia sebagai negative of negative 1. So which is eventually akan dapat 1. Okay. So properties nombor 2 ini sebenarnya dia just nak bagi tahu yang kalau kita ada nilai integrate daripada A ke B, okay, dia adalah sama dengan integrate of B ke A tapi kita letak negatif. Itu je yang dia nak sampaikan sebenarnya. So properties of integration ni akan diguna pakai dalam soalan-soalan integration yang ada. Okay, kita pergi tengok yang nombor 3 pula. Nombor 3 kata apa? Kalau integration of K dx. K ini adalah constant. Okay, so properties kata apa? Kalau nak integratekan constant yang ada limit macam ni, kita hanya buat K darab juga dengan B tolak A je. Secara shortcut dia. Okay. Ataupun kalau kita nak buat secara secara panjang, okay, kalau secara shortcut dia, ini adalah constant kan. So jawapan dia adalah 3 darab juga dengan 1 tolak dengan negatif 5 je. So bila kita kirakan kita akan dapat jawapan dia sebagai berapa ni? 18. Okay. So ataupun kita nak buat mengikut standard integration, iaitu kita akan integratekan 3 akan dapat 3x. Kita masukkan 1 dan kita masukkan negatif 5. So kita akan ada 3 darab 1 tolak juga dengan 3 darab juga dengan negatif 5 macam ni. Okay, so iaitu kita akan dapat 3 tambah juga dengan 15. So kita akan dapat 18 juga. So sama ada nak terus integrate menggunakan properties ataupun kita integrate je macam biasa, lepas tu baru kita masukkan nilai, kedua-duanya adalah betul. Okay, saya hold 1 hingga 2 minit sekiranya korang ada apa-apa soalan yang nak ditanya.
Okay, setakat ni semua boleh follow ke? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Alright, okay. So kalau okay, saya akan teruskan dengan yang berikutnya. Okay, so rules nombor 4 dia kata apa? Kalau kita ada integration of kfx macam ni, iaitu k adalah constant, k ini boleh dikeluarkan. Kan? So dalam arti kata lain, tapi kalau tak keluarkan pun tak apa sebenarnya. Cuma rules kata boleh dikeluarkan. So contoh, integrate 2x square dx, kita tinggal dx ni. Okay, from 2 to 4 kita boleh buat apa? Keluarkan 2 itu saja. Ingat yang kita boleh bawa keluar adalah constant saja. Kita tak boleh keluarkan unknown. So, integratekan x square itu kita akan dapat x kuasa 3 per 3 lah. Okay, dan letakkan 4 dan 2 sebagai dia punya limit dia. And then proses dia sama saja. Kita akan gantikan 4. 2 ni masih ada dekat luar. So kita ada 4 kuasa 3 per 3. Kita tinggal pula per 3 So kita ada macam ni. Dan tolak juga dengan 2 kuasa 3 per 3 lah. Dan kita akan dapatlah jawapan dia. Okay, boleh korang tolong nilaikan berapa? Dapatkan calculator dan can someone tell me what should be the answer, please? Jawapan dia 4. Semua orang dapat 4 ke? Jawapan yang saya ada lain ni sebenarnya. Ada yang dapat jawapan lain? Okay, tolong kirakan semua orang. Saya tunggu jawapan daripada korang. Okay, sorry sir, salah. Jawapan dia 112 per 3. 112 per 3. Okay, so it looks like correct. Nadira dan Hazira pun bagi jawapan yang sama. Okay, so 112 per 3. Yes, it is. 112 per 3. Okay, so rules yang berikutnya. Okay, rules yang berikutnya dia kata apa? Rules nombor 5 ni kalau kita ada dua fungsi. Kan, kalau kita ada dua fungsi yang kita yang kita nak integratekan, so kita boleh splitkan integration tu. So dalam arti kata yang lain, tengok soalan yang ini, example yang ada ni. So kita boleh pecahkan dia menjadi integral x dx 1 sehingga 3 tambah juga dengan integral x square dx 1 sehingga 3 juga. Lepas tu kita integrate lah 1 per 1, tentu je. Okay, so untuk integratekan 1 per 1 tu, integratekan x, kita akan dapat x kuasa 2 per 2 lah kat sini. Dan limit dia 3, 1. Integratekan x kuasa 2 akan dapat x kuasa 3 per 3. Dan limit dia kita ada 3 dan 1. Okay, dan lepas tu kita akan masukkan limit itu seperti biasa mengikut sebutan yang kita ada tu. Okay, so sekarang ni kita ada 3 kuasa 2. Ini kena hati-hatilah bila nak masukkan limit ni. Okay, dia boleh jadi mistake So kita ada sekarang ni 3 kuasa 2 per 2 minus with 1 square over 2 plus with 3 kuasa 3 per 3 minus with 1 cube over 3. Okay, so saya minta korang untuk nilaikan ini pula. Berapa jawapan akhir itu? Jawapan dia 38 per 3.
38/3. Okey, kita tunggu respon yang lain. Yang lain kalau dah dapat jawapan yang sama ke yang lain tu boleh typekan dekat chat, nanti saya tengok. Okey, yes, 38/3. Okey, thank you untuk respon korang. Okey, so itulah dia setakat ni yang kita belajar tentang definite integral. 5.1 kita belajar integration tapi dia tak ada limit. 5.2 dia integration dan dia ada limit dan kita kena masukkan limit itulah dalam pengiraan kita. Okey, ada lagi satu je lagi properties yang kita nak bincangkan. Okay, so sekejap so properties yang terakhir. Okay, so dia kata apa, tengok sini. Kalau kita ada integration of daripada A sehingga B, okay, campur dengan integration of B sehingga C of the same function, sama, same function. Okay, dia ibarat dia macam ada persinggahan daripada dia nak pergi C sebenarnya, daripada A dia nak pergi C, kan, daripada blok A nak pergi ke blok C tapi dia singgah ke blok B, macam tu. Okay, tapi shortcut dia adalah kita boleh terus integrate je daripada A sehingga C terus, kita boleh gabungkan dia, kan, dengan syarat yang nilai A ni lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C lah syarat dia. Sebagai contoh, integratekan 0 hingga 4 dan 4 hingga 8 of 3x². Ini adalah fungsi yang sama ni. Kan? Disebabkan dia sama, maka kita boleh gabungkan dia, terus dia integrate 0 sehingga 8 of 3x² dx. Dan terus integrate seperti biasa saja. Kan? So sama ada nak keluarkan 3 dulu letak kat luar pun boleh, kalau tak nak boleh je terus integratekan sebenarnya. So kalau kita nak keluarkan dan integrate, kita akan dapat x kuasa 3/3 lah kat ni. Dan limit dia adalah 8 dan 0. So saya ada 3 dekat ini. So kita ada 8 kuasa 3/3. Tolak juga dengan 0 kuasa 3/3. Dan akan dapat jawapan. Okey, boleh korang tolong like berapa jawapan dulu? Tuliskan dekat chat, dan kalau nak on mic pun boleh maklum kat saya berapa. $512. Ramai dapat 512. Kita tengok, is this the correct answer? Hopefully kira betul lah kan, janganlah macam ramai letak 512, letak 512 juga lah. Macam tu. Okay, kira betul So yes, it is betul dia adalah 512. Okay, so
Mungkin lah, saya tak pasti. Mungkin ada yang bertanya kan, Sir, dah lah, ini dah memang kosong. Kenapa nak kena tunjukkan juga penggantian? Mungkin ada yang bertanya. Kalau tak ada pun, sekarang mungkin dah ada yang bertanya. Okay. So the issue is sekarang ni, kita mesti tunjukkan, we must show the full substitution. Mesti tunjukkan penggantian yang sempurna. Kalau walaupun kita dah tahu nilai dia kosong. Boleh tak? Okay, kenapa saya kata macam tu? Ni salah eja, tak apalah, saya eja dah sendiri. Okay. Kalau contoh kalau kita ada E kuasa X misalnya. Kan? So kita nak masukkan kosong kat sini. Contohlah nak masukkan 1 yang kosong. Kan? Nilai dia E kuasa kosong ni dia bukannya kosong. Nilai dia adalah 1. So kalau kita tak buat penggantian yang sempurna, kita akan assume je asal ada kosong, semua tu kosong. Sedangkan untuk eksponen bukanlah kosong. Boleh So itu antara reason kenapa kita mesti sentiasa buat full substitution. Mesti tunjukkan penggantian yang lengkap walaupun dah tahu dah nilai dia tu kosong. Okay, so saya hold 1 minit kalau ada apa-apa soalan yang korang nak tanya. Kalau tiada, sila respon tiada. Faham, Sir. Okay, so kalau tiada apa-apa isu, so exercise 5.2a ni exercise untuk korang buat. Saya setkan dia punya due dia malam esok lah. Okay, so korang nak due dia malam esok ke malam ni? Esok okay, boleh. Alright. Okay, so kita terus pergi ke yang berikutnya. Ini korang kena fokus betul yang melibatkan ada integration by substitution. Okay, alright. Soalan dia kata apa? Find. Actually soalan dia bukan find, sepatutnya kena evaluate. Dia kena nilaikan. Okay, integration of x cube plus 2x power of 5 dan juga 3x square plus 2 dx yang dengan limit dia kita ada kosong sehingga 1. So kalau kita tak belajar integration by substitution, kita akan buat expansion sebanyak 5 kali. Sebab ada kuasa 5 tu. So which is takkan nak buat 5 kali kan. Sedangkan 2 kali pun ada mistake, apatah lagi 3, 4, 5. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat menggunakan kaedah substitution. So ada hint kat sini kata apa? Choose function that have power to be your u. Kan? Mana yang ada kuasa yang lebih tinggi tu kita jadikan dia sebagai u. So dalam kes ni kita akan kita akan ambil u is equal to x cube plus 2x lah. Okay. So bila kita buat du dx, dx ni adalah differentiate with respect to x, kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 2. Kan? So yang mana kalau bila kita susunkan ni kita akan dapat du is equal to 3x square tambah 2 dx, iaitu ngam-ngam sama seperti yang baki yang ada di sini. Okay, dalam erti kata yang lain, soalan ini kita boleh tulis dalam sebutan u dah sebenarnya, iaitu integrate u kuasa 5 du lah sekarang ni. Kan? Cuma kalau kita buat kaedah integration by substitution, limit kita pun mesti ditukarkan dalam sebutan u. Dalam erti kata yang lain. Okay, limit yang asal diberi ini adalah dalam x.
So ini X. Dalam X kita ada 0 dan 1. So kita kena tukarkanlah limit tu dalam sebutan U pula. Nak tukarkan macam mana? Kan kita masuklah X is equal to 0 ini dekat sini, dekat U ni. Dapatlah kita punya X dalam sebutan U. When X is equal to 0, kita punya U mestilah kosong juga sebab kita dah nilai kan. When X is equal to 1, bila X is equal to 1, gantikan dekat U tu. Bila kita kira, kita akan dapat dia sebagai 3 dekat sini. So maka limit yang baharu dalam sebutan U adalah 0 dan juga 3. Kalau tak tukar limit, kita klasifikasikan dia sebagai integration by substitution yang tidak lengkap. Okay. Lepas tu kita integratekan U kuasa 5 akan dapat U kuasa 6 lah. Per 6. Masukkan, letak balik 3 dan 0 tu. So gantikan 3 kuasa 6 lah sekarang ni. Per 6. Tolak juga dengan 0 kuasa 6 lah. Per 6. Okay, dan bila kita, dan baru boleh kita kirakan dia punya final answer. Okay, so bila korang kirakan akan dapat 243 per 2 sebagai dia punya final answer. So this is the solution untuk soalan yang berbentuk seperti ini. Ada apa-apa yang korang nak tanya ke setakat ni? Boleh follow tak? Okay, sir. Boleh sir. Okay, so kalau okay, kalau tak ada apa-apa isu, okay, so kita boleh proceed dengan example yang seterusnya. Okay, ingat limit mesti ditukarkan. So nanti biasa akan ada isu ni, mana-mana yang masih ingat apa yang sekolah ajar ataupun korang masih guna reference book SPM, kadang-kadang limit dia tak tukar. Tak salah sebenarnya, tetapi konsep untuk integration by substitution yang saya nak sampaikan kepada korang adalah dengan limit-limit pun kita mesti tukarkan. Okay, tengok kepada example yang kedua pula. Boleh saya dapatkan respon daripada korang? Example yang kedua ni, find, okay, 2x, the integration of 2x times x square plus 1 square dx from 2 to 3. Yang mana satu patut dijadikan dia punya u. Anyone nak respon? X kuasa 2 tambah 1. X kuasa 2 tambah 1, okay, betul. Okay, sekali lagi, by the way, okay, soalan ni dia menggunakan kuasa 2 lah. Yang mana kalau kuasa 2 ni, kita boleh expand je sebenarnya. Tapi actually dia nak kita practice menggunakan kaedah substitution. Okay, kita akan pilih mana-mana yang ada kuasa lah, yang seeloknya. Kan? So, kita akan letkan U sebagai X square tambah 1. Okay. Cuba follow dan kita ada du dx. Du dx ni adalah differentiate tau. Kita akan dapat 2x je lah. Dan kita akan susulkan du is equals to 2x dx. Kenapa nak susul macam tu? Sebab kita ada kat sini 2x dx. Kan? Nama pun substitution, penggantian. We are going to replace everything with in terms of u. Everything must be in terms of u. Okay, so now soalan kita akan ditulis sebagai x square tambah 1 ni dah jadi u je. So kita akan ada u kuasa 2 lah sekarang ni, u kuasa 2. Dan yang 2x dx tu sekarang dah jadi du je. Du je, dia dah ringkas dah. Dan disebabkan ini adalah definite integral, ada limit,
maka limitnya pun mesti wajib ditukarkan. Saya suka buat kotak macam ni. Okay, so kita ada X dan juga U. Dalam X kita ada 2 dan 3. Manakala dalam U kita kena tukarkanlah. Okay, sebagai contoh kita ada ini 2, kita akan masukkan dekat sini lah, dekat X ni. Sama juga dengan 3 ni. Dapatlah dia dalam sebutan U. Kan? Okay, so 2 dan 3 dalam sebutan U, kalau korang kirakan, kita akan dapat dia sebagai berapa tu? Cuba masukkan. Masukkan 2 dan 3 dalam U tu. What will be X in terms of U? Boleh type or boleh respond? Tujuh. Berapa? 5 dan okay, 5 tu betul. Yes, 5 dan 10 sebenarnya. 5, 10. Yes, it is. Okay. So we are going to get 5 and 10. So kita punya limit yang baharu adalah 5 dan 10. Kan? So bila kita integratekan U kuasa 2 with respect to DU, kita akan ada U kuasa 3 per 3. Limit yang ada sekarang ni adalah 10 dan 5 lah. Okay, so U kita limit kita ada 10 kuasa 3 per 3. Tolak juga dengan 5 kuasa 3 per 3 lah. Dan korang akan nilaikan cepat akhir dia. Tolong nilaikan sekarang semua orang. Saya nak bagi tahu siap-siap. Okay, akan ada beberapa situasi. Okay, akan ada beberapa pelajar yang kata, "Sir, kalau saya nak ganti balik dalam X boleh tak?" Dalam situasi ni kita dah put everything in terms of U. Tak perlu nak ganti balik dah. Tapi sekolah buat macam ni. Tak apalah sekolah-sekolah lah. Kita buat benda baru. Macam tu. Okay. So everything must be in terms of U. Itu konsep substitution. Okay, saya ulang sekali lagi. So all must in terms of U. Kan nama pun penggantian. Kita menggantikan X dengan U. Okay, dah dapat jawapan ke? Berapa jawapan ini? Cuba nilaikan semua orang. Take your calculator. Okay, so kita dapat sini 875 per 3. Yes, it is 875 per 3. Okay, hopefully korang boleh follow example yang saya bagi ni. Dia adalah integration by substitution. Limit pun kena tukar. Wajib tukar. Okay, kita pergi ke example yang terakhir. Okay, so this is our last question for today. So kita ada soalan yang melibatkan 3x kuasa 2 dan juga x cube tambah 1 kuasa square root, kuasa 1 per 2. So soalan ni boleh ditulis sebagai integration of 3x square darab juga dengan x kuasa 3 tambah 1 kuasa 1 per 2 dx lah. Kan, daripada negatif 1 sehingga 1. Kan? So kalau kita tahu macam mana nak kembangkan kuasa 1 per 2 ni, kita boleh kembangkanlah by using binomial expansion. Tapi kita tak belajar cara ni. Dan lebih elok kita menggunakan substitution sahaja. Okay. So of course kita akan menggunakan U is equal to X kuasa 3 tambah 1 lah. Okay. Contoh bila korang buat exercise, okay, kalau korang pilih U and then pemilihan U tu yang salah, okay, your integration itu akan jadi lebih susah. Dia akan jadi lebih kompleks.
So once korang nampak macam kenapa benda ni dia tak semakin mudah, maksudnya something is wrong somewhere. Okay, so kita akan buatkan du dx is equal to 3x kuasa 2, dan saya nak susunkan dia menjadi 3x kuasa 2 dx lah. Kalau tanya kenapa nak susun macam tu, sebab kita ada 3x square dan dx dekat sini. Kita kan nak tukarkan everything in terms of u. Yang x cube tambah 1 ni dah ngam dah ada dalam u dah. So kita ada sekarang ni integral of u to the power of 1/2, dan 3x square dx tu semua dah tukar menjadi du. Okay, mungkin dengan warna-warna tu boleh membantu, I'm not quite sure. Dan since ini adalah definite integral, maka limit pun mesti wajib ditukar dalam sebutan u. Tak boleh tak tukar, kena tukar. Kita ada x, kita ada u. Dalam x kita ada negative 1 n1. Cuba korang tolong nilaikan. Kalau negative 1 n1 ni masuk dalam u ni, dia jadi apa? Dari sila type dia punya in terms of u tu dapat berapa? Okay, yes, it should be, mana lagi saya nak jawapan dari ramai-ramai lagi. Okay, it is 0 and 2, betul. Kita ada 0 dan 2. So maka limit yang baharu adalah 0 dan 2. Once dah tukar limit, you deserve dapat at least 1 markah iaitu under criteria all in terms of u. Ada markah tu. Sebab kita nak tengok pelajar ni mampu ke tidak buat integration menggunakan substitution. Lepas tu baru kita integrate seperti biasa. Integrate u kuasa 1/2. Ini kena hati-hatilah. Biasa bila kuasa yang pecahan ni pelajar akan confuse. Okay, so kita akan ada u kuasa 3/2 lah, perkan dengan 3/2. Kita ada limit kita iaitu 2 dan 0. Per 3/2 tu boleh dipermudahkan menjadi 2/3 lah macam ni. Okay, so dan kita akan ada 2 dan juga 0. So masukkan saja limit. So kita ada 2/3 darab juga dengan 2 kuasa 3/2. Tolak juga dengan 2/3 darab juga dengan 0 kuasa 3/2. Ingat, walaupun 0, kita sentiasa menunjukkan penggantian yang sempurna. Okay, boleh korang tolong nilaikan berapa dia punya final answer ni? What will be the final answer? Tak silap macam dapat dalam desimal ni. Kalau korang bagi dalam bentuk exact form pun boleh juga. Yang ada set tu pun should be okay. Kalau kalkulator korang bagi macam tu. Okay, jawapan daripada Aina Patricia 1.89. Yang lain macam mana? 1.88561883. Okay, yang lain? Sila respon juga. So please get involved with the calculation at least. Sharifah Syaurah Irdina 1.89. Okay. Alright. Okay. So yes it is. Nampak gayanya ramai ke arah jawapan 1.89. Okay. Yes betul. So the answer should be ambil 2 decimal places pun okay. So we should get here 1.89. Okay, saya hold 1 hingga 2 minit sekiranya korang ada apa-apa soalan nak tanya tentang apa yang kita belajar hari ini.